Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua anak-anak? Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang ceria. Semoga dalam keadaan kita sekarang ini ber-PDPR, anak-anak boleh mengikuti dengan baik dan segala apa yang kita buat insya-Allah moga-moga mendapat keberkatan. Amin insya-Allah. Okey, baik. Hari ini Ustazah akan kongsikan sekali lagi Jawi tahun 4 bersama dengan Ustazah. Ustazah siapa? Ingat lagi Ustazah? Okey, Ustazah Hairina binti Abu. Okey, untuk hari ini kita akan masuk satu tajuk yang baru. Masih lagi tajuk perkataan berimbuhan dan imbuhan apa yang kita belajar 2 minggu lepas? Okey, imbuhan awalan. So, hari ini kita akan masuk juga imbuhan awalan, tapi kita masuk imbuhan awalan yang kedua. Apa dia? Okey, kita akan tengok sebentar lagi Okey, semua dah bersedia? Okey, untuk hari ini, tajuk hari ini kita akan tengok imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, Ustazah golongkan 4 jenis imbuhan ini dalam satu kumpulan ataupun dalam satu keluarga. Sebab, okey, ada sebab. Sebabnya cara untuk mengeja dia sama. Bezanya cuma satu, ber, ter, per. Bila dia diawali dengan apa? Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, jadi anak-anak kena tengok video ini daripada mula sampailah habis untuk lebih faham. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, ada 4 kesemuanya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama, imbuhan awalan ber. Okey, imbuhan awalan ber. Okey, 2 perkara yang Ustazah tuliskan kat depan ni adalah Ustazah panggil dia syarat. Okey, syarat untuk kita nak menulis ataupun mengeja imbuhan awalan ber. Okey, ada 2 syarat dekat sini. Okey, ni nak bagi anak-anak faham. Okey, yang pertama syarat dia apa? Kata dasar bermula dengan huruf ra. Okey. Kata dasar bermula huruf ra. Apa dia kata dasar? Ingat balik. Okey, kata dasar ialah kata akar ataupun kata asal. Okey, kata dasar tu mesti bermula huruf ra. Apa kita nak buat? Gunakan imbuhan ber. Maknanya kita letak imbuhan ber sahaja bila kata dasar bermula dengan huruf ra. Okey, Ustazah akan kongsikan juga cara nak menulis dan mengeja ke semua 4 imbuhan untuk tajuk hari ini. Okey, hari ini untuk yang pertama ni Ustazah terangkan dulu. Okey, ini yang pertama Kata dasar bermula huruf ra, kita gunakan imbuhan ber. Okey, contoh, okey kita tengok. Contoh, okey Ustazah bagi 3 perkataan kat sini. Okey, kata dasar dia apa? Okey, ini kata dasar dia. Rasa, roda dan rumah. Okey, kita tengok tadi syarat kita yang pertama tadi apa? Kata dasar bermula dengan huruf ra. Okey,
Kata dasar bermula huruf ra, kita tambahkan imbuhan ber. Jadi kita masukkan imbuhan ber. Kata dasar dia bermula huruf ra, jadi berasa. Okey, yang kedua, roda tambah ber, jadi beroda. Kemudian yang ketiga, rumah tambah dengan ber, jadi berumah. Okey, kata dasar mula huruf ra, kita tambahkan ber. Okey, faham? Okey, nanti Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk menulis. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, yang ni Ustazah letakkan satu kelompok ataupun satu kumpulan. Okey, imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, 3 imbuhan ni. Ber, ter dan per. Okey, apa syarat dia? Okey, yang pertama, kata dasar bermula huruf alif. Okey, kata dasar bermula dengan huruf alif. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kekalkan huruf alif apabila masuk imbuhan ber, ter dan per. Maksud dia, kalau kata dasar itu bermula dengan huruf alif, bila kita masukkan imbuhan awalan ber, ter dan per, jangan kita buang alif dia. Alif dia kena kekal. Okey, kena kekal. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia, okey, kata dasar dia mula dengan huruf alif. Ingat. Okey, kat sini Ustazah bagi tiga-tiga ni perkataan dasar dia ingat. Okey, ingat. Okey, bila masuk imbuhan awalan ber, okey, alif dia jangan kita buang. Kita kena bawa sekali ataupun kita kena kekal. Jadi ejaan beringat, beringat. Alifnya bawa sekali. Okey, kalau imbuhan ter, teringat. Alifnya bawa sekali, kekalkan. Okey, imbuhan per, alifnya pun kena bawa juga. Peringat. Okey, bukannya peringat, teringat, alifnya buang. Okey, ada yang kena buang alif, itu kita tengok yang kemudian. Okey, untuk kata dasar bermula dengan huruf alif, kena dibawa alif dia. Untuk tiga-tiga imbuhan. Jelas? Okey, kita tengok yang kedua, masih lagi imbuhan awalan ber, ter, per. Okey, kata dasar bermula selain huruf alif. Tadi kata dasar bermula dengan huruf alif, kita kena bawa sekali huruf alif dia. Okey, anak-anak kena bawa sekali, jangan dibuang huruf alif dia. Okey, yang kedua, imbuhan awalan ber, ter, per. Okey, kalau dia kata dasar bermula selain huruf alif, apa kita nak buat? Okey, kita tengok contoh dia. Contoh main, jatuh ataupun mainan. Okey, tengok kata dasar dia, dia bermula selain huruf alif kan? Okey, kat sini huruf mim, huruf jim dan huruf mim. Okey, bila masuk imbuhan ber, anak-anak terus sambungkan sahaja. Okey, maksudnya bermain, main, bermain. Jatuh, terjatuh. Okey, mainan, ini imbuhan apitan ya. Permainan. Okey, jadi ini dia yang mudah. Okey, kalau yang mula dengan alif, kena bawa alifnya. Kalau selain huruf alif, masukkan sahaja imbuhan ber, ter dan per itu. Okey, jelas? Faham Okey, Ustazah akan tunjuk cara untuk menulis dan mengeja untuk ketiga-tiga kumpulan ini. Imbuhan awalan ber, imbuhan awalan ber, ter dan per yang bermula dengan huruf alif dan imbuhan awalan ber, ter, per yang bermula selain huruf alif. Okey, baik. Sekarang Ustazah nak tunjuk bagaimana cara untuk mengeja dan menulis perkataan berimbuhan awalan ber,
ber, ter dan per untuk tajuk hari ini. Okey, sebelum kita masuk cara menulis, saya nak ingatkan balik, okey, bagaimana cara untuk mengeja perkataan berimbuhan. Okey, apa tips dia? Ada 3 langkah. Okey, yang pertama apa dia? Buangkan imbuhan. Okey, yang kedua apa dia? Jawikan kata dasar. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan semula imbuhan. Okey, itu 3 langkah untuk mengeja dan menjawikan perkataan berimbuhan. Okey, jadi untuk hari ini saya akan tunjuk imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, untuk yang pertama kita tengok imbuhan awalan ber. Okey, ambil contoh yang tadi. Apa dia? Berodah. Okey, kita nak eja perkataan berodah. Okey, berodah. Okey, berodah. Okey, berodah ni adalah perkataan imbuhan. So, apa langkah dia? Yang pertama, kita buangkan imbuhan dia. Okey, buangkan imbuhan. Imbuhan apa yang ada kat sini? Be. Okey, be. Buang. Okey, yang kedua, jawikan kata dasar. Okey, kata dasar dia roda. Jadi ini yang kita nak jawikan. Okey, perkataan roda. Okey, bagaimana cara nak jawikan? Kita ikut cara yang biasa. Okey, yang pertama, dia adalah kata apa? Kata Melayu. Okey, yang kedua, pecahkan suku kata. Ada berapa suku kata? Ada 2, ro dan da. Okey, pecahkan. Okey, kemudian letakkan jenis huruf vokal ataupun konsonan. R, K, V, K, V. Okey, dah habis. Ada hukum tak kat sini? Tak ada. Okey, dia adalah roda, tak ada hukum. So, kita terus padankan dengan huruf Jawi. Okey, R, padanan huruf dia apa? Padanan huruf Jawi huruf apa? Ro. Okey, kemudian O, waw, di, dal, e, alif. Okey, kita dah padankan, kemudian kita cantumkan. Okey, kalau nak cantum, kena tengok, tambah dan tolak. Okey, kat sini roda, ro dengan waw tak boleh sambung, waw dah tak boleh sambung, dal alif tak boleh sambung. Okey, jadi dah dapat. Kita cantumkan dia, roda. Okey, selesai kita jawikan perkataan roda. Kata dasar roda. Okey, jadi langkah yang ketiga apa dia? Kita masukkan semula imbuhan. Imbuhan apa? Ni imbuhan be ni yang kita nak masukkan. Okey, jadi kat sini kita tambahkan imbuhan be. Okey, tambahkan sahaja. Kemudian kita sambungkan. Okey, untuk menjadi satu perkataan berimbuhan be. Okey, jadi macam tu cara untuk mengeja perkataan awalan imbuhan be. Okey, kata dasar dia bermula huruf ra, jadi kita tambahkan sahaja dengan be. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita tengok kelompok dia yang kedua. Apa dia? Imbuhan awalan be, ber, ter dan per. Yang bermula dengan kata dasar dia bermula dengan huruf alif. Okey, apa perkataannya tadi? Ingat. Okey, saya ambil satu saja contoh ya. Okey, ingat, kita nak eja perkataan beringat. Okey, beringat. Okey, kita eja beringat. Okey, step dia sama macam yang saya tunjuk yang ni tadi. Okey, sama sahaja. Okey, beringat, kita buangkan imbuhan dia. Yang tinggal adalah kata dasar ingat. Okey, jadi kita nak eja perkataan ingat. Ingat. Okey, pecahkan suku kata ingat. 2 suku kata vokal. NG ni jadi satu huruf K, V, K. Okey,
Ada hukum? Ada hukum KVK, vokal A kat tengah kita buang. Okey, kita buangkan. Okey, jadi yang kedua, seterusnya kita padankan kepada huruf Jawi. I, ingat huruf I, huruf vokal di awal suku kata, bila kita padan, dia mesti ada huruf alif, ya. Sebab apa? Sebab dia huruf vokal di awal suku kata. Kemudian NG, ni huruf apa? Diagram. Apa padanan dia? Ngah. Okey. Kemudian huruf T. Okey, ni tadi ingat ni kata apa? Kata Melayu kan? Okey, T dekat akhir. Bila dia kata Melayu, kita kena guna huruf ta terbuka ataupun ta maftuhah. Okey, ni dah belajar dah ni. Okey, kemudian kita cantumkan. Okey, alif ya tolak, yang tambah, ngata tambah. Okey, kemudian kita cantumkan ingat. Okey, selesai kata dasar ingat. Kita dah selesai jawikan. Okey, sekarang kita nak eja perkataan beringat. Okey, ingat kalau imbuhan awalan ber, ter dengan per, kata dasar bermula dengan huruf alif. Okey, alif dia kita kena kekalkan. Jadi kat sini kita masukkan sahaja imbuhan awalan dia apa kat sini? Ber. Okey, kita masukkan sahaja imbuhan awalan ber. Alif ni jangan buang, kita kekalkan. Okey, itu syarat dia. Jadi kita cantumkan beringat. Bara, alif, ya, nga, ta. Jadi ini adalah ejaan beringat. Okey, beringat. Bara, okey, bara, alif, ya, nga, ta. Beringat. Kata dasar bermula huruf alif. Imbuhan awalan ber, jadi alif dia kena kekalkan. Okey, ini contoh kelompok yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok kelompok yang ketiga, apa dia? Imbuhan awalan ber, ter dan per yang kata dasar dia bermula selain huruf alif. Okey, apa dia tadi contohnya? Okey, tengok ya, apa tadi contohnya? Bermain, kan? Bermain. Okey, kita nak eja perkataan bermain. Okey, cara dia sama. Okey, bermain. Kita buangkan imbuhan dia dulu. Okey, kata dasar dia main. Okey, jadi kita jawikan perkataan main. Okey, main. Main. Okey, dia adalah kata Melayu. Okey, main. Okey, sekarang ni kat sini ada satu hukum yang kita panggil hukum vokal berganding. Maksudnya dua huruf vokal duduk kat sebelah. Okey, apa kita nak buat? Okey, tengok cara ustazah ya. Okey, kita letakkan jenis huruf dia. Okey, K, V, V, K. Okey, ini hukum dia kita panggil hukum K, V, V, K. Okey. Vokal berganding, dua vokal duduk sebelah. Apa kita nak buat? Okey, kita padankan dulu dengan huruf Jawi. Okey, M padanan huruf Jawi dia huruf apa? Mim. Okey, A padanan huruf Jawi dia huruf apa? Alif. Okey, main dia dua suku kata kan? Saya lupa tadi letak dua suku kata main. Okey, suku kata pertama, suku kata kedua. Okey, jadi main. Okey, kita padan. Huruf I, padanan huruf Jawi dia, huruf apa? Huruf ya. Kena letak alif ya. Sebab apa? Sebab dia huruf yang pertama, suku kata yang kedua. Jadi kat sini kita padankan alif ya. Okey, Ustazah kenapa ada dua alif? Okey, kita tengok. Okey, kemudian huruf N, huruf Nun. Okey, sekarang ni yang Ustazah nak bagi tahu. Okey, apabila dua vokal duduk sebelah, okey,
duduk sebelah macam ni. Ni A, I dengan bila kita padan alif, alif ya. Okey, dia duduk sebelah. Kita panggil dia vokal berganding. Jadi apa kita nak buat? Huruf alif yang huruf alif yang kedua ni kita kena buang dan kita tukarkan huruf hamzah. Ingat, huruf alif yang kedua kita tukarkan kepada huruf hamzah. Okey. Alif yang pertama kekal, alif yang kedua kita buang tapi kita tukarkan dengan huruf hamzah. Okey, hamzah dia hamzah setara. Okey. Okey, ini selesai dah. Ini yang Ustazah nak bagi tahu tadi. Okey. Jadi kita cantumkan mim dengan alif, tambah alif dengan hamzah, tolak hamzah dengan ya, tolak ya dengan nun, tambah. Okey. Jadi kita cantumkan mim, alif, hamzah, ya, nun. Okey, main. Okey, selesai ejaan perkataan main. Okey, jadi yang kat sini kita nak eja perkataan bermain. Okey, apa kita nak buat? Kita masukkan sahaja imbuhan awalan ber. Okey, masukkan imbuhan awalan dia ber. Okey, bermain. Okey, masukkan sahaja. Kemudian kita cantumkan. Okey, bara, mim, alif, hamzah, ya, nun. Bermain. Okey, jadi ini adalah cara nak mengeja perkataan bermain. Okey, jadi ada 3 jenis kelompok yang Ustazah terang tadi mula-mula. Okey, dan 3 cara penulisan dan cara mengeja perkataan imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey. Ikut cara dia, Ustazah ulang. Kalau perkataan imbuhan, dia 3 langkah. Yang pertama, buangkan imbuhan. Yang kedua, jauhikan kata dasar. Yang ketiga, masukkan semula imbuhan. Okey. Ingat langkah tu, insyaAllah anak-anak boleh faham dan boleh jauhikan dengan betul. Okey, baik anak-anak dah tonton video dan faham. Okey, jika masih tak faham boleh ulang tengok balik macam mana cara nak menulis dan mengeja perkataan berimbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, ingat balik kesemuanya apa syarat yang perlu ada untuk keempat-empat imbuhan. Okey, selesai? Okey. Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Apa dia? Imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, ada 4. Okey, setiap 4 ni ada 3 perkara yang kena anak-anak ingat. Okey, Ustazah ulang sikit ya sebelum Ustazah tutup. Okey, yang pertama imbuhan awalan ber, kata dasar bermula dengan huruf roh. Okey, apa nak buat? Kita masukkan sahaja imbuhan ber. Okey, contoh roda, beroda. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, syarat dia yang pertama, kata dasar bermula dengan huruf alif. Apa nak buat? Kita kekalkan huruf alif dia. Contoh, ingat, beringat, teringat ataupun peringat. Alif dia kena kekal. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga, imbuhan awalan ber, ter dan per. Yang bermula dengan ataupun kata dasar dia bermula selain huruf alif. Okey, jadi kita masukkan sahaja imbuhan awalan ber, ter dan per. Contoh, main, bermain. Lagi apa? Jatuh, terjatuh. Itu antaranya. Okey, jadi itu untuk tajuk kita pada hari ini. Saya harap anak-anak boleh tonton video ni kalau masih tak faham. Okey, nanti salin nota dan buat latihan. Daripada latihan yang anak-anak buat tu, okey, anak-anak akan faham. Okey.
Ustazah rasa itu sahaja. Okey, sebelum berakhir seperti biasa, Ustazah selalu suka pesan, okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Okey, ingat kita masih lagi dalam keadaan pandemik. So, anak-anak kena sentiasa jaga diri. Semoga kita semua ada peluang, ada rezeki untuk belajar bersemuka, insyaAllah. Terima kasih kerana mengikuti Kelas Ustazah hari ini. Jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum.